ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setinggi syukur kita panjat pada Allah Subhanahu wa taala kerana limpah kurnia, izin dan inayahnya. Allah Taala masih lagi kurniakan kepada kita kehidupan dan kesihatan. Allah Ta'ala masih lagi kekalkan kepada kita dengan pelbagai limpah rahmat dan nikmatnya. Termasuklah nikmat hidup, nikmat sihat, nikmat keafiatan, nikmat kemudahan untuk menambah amal ibadah kepada Allah Ta'ala, terutama sekali mengimarahkan rumah Allah Ta'ala ini. Dan setinggi-tinggi syukur kita panjat pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi kekalkan kepada kita dengan nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan hamba Allah Ta'ala yang senantiasa taat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jawatankuasa kepimpinan madrasah iaitu surau dan tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Kita sambung perbincangan kita. Kita berhenti dalam pertemuan yang lalu berkaitan tentang hadis-hadis berkaitan tentang al-wasiyah. Ya, hadis yang pertama kita dah melihat bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan agar kita segera menulis wasiat dan jangan kita tangguhkan hasrat kita iaitu wasiat kita itu sehinggalah wasiat kita itu siap ditulis. Jangan kita tangguh. Ya, sehingga kan Rasulullah SAW berkata tidak sepatutnya kita yang ingin berwasiat itu tidur 2 malam berturut-turut melainkan wasiat itu telah siap ditulis di sisi kita. Ni, tuan-tuan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, hadis yang ke-2587. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak sempat menulis wasiat ataupun kita tidak sempat mendokumenkan hasrat kita sebelum kita meninggal dunia, kita termasuk di kalangan orang yang rugi. Kerana hasrat kita itu sukar untuk dilaksanakan. Saya dah sebut dalam pertemuan yang lalu, jikalau wasiat itu hanya lisan, ya, wasiat itu hanya lisan, maka wasiat itu sukar untuk dilaksanakan. Kalau dari sudut undang-undang, wasiat itu tidak sah sebab tidak ditulis. Kerana apa dikata begitu? Kerana menulis wasiat itu merupakan syariat Allah. Sebab itu Rasulullah SAW kata tulis wasiat tersebut. Kalau tidak tulis, kita jadi orang yang rugi. Kerana apa yang dipesan itu sukar untuk kita buat. Sehingga Rasulullah SAW sebut dalam hadis yang lain, dalam Sunan Ibnu Majah hadis yang ke-2700, Al-mahrum man hurimal wasiyah. Orang yang malang itu ialah orang yang tidak sempat menulis wasiat. Jadi bila sebut tentang wasiat ini, bukan sahaja dia merupakan apa yang dipesan oleh baginda Rasulullah SAW kepada kita, tetapi dia juga merupakan amalan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, kerana apa? Para sahabat radhiyallahu anhum ini ketika hayatnya mereka sering mewasiatkan sebahagian harta mereka kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah, iaitu taqarrub ila Allah. Jadi diwasiatkan harta itu untuk taqarrub ila Allah. Contohnya diwasiatkan harta itu untuk manfaat umat Islam, diwasiatkan harta itu untuk jalan Allah fi sabilillah, diwasiatkan harta itu untuk wakaf dan sebagainya. Ya. Sebab itu Imam Abdul Ar-Razzaq meriwayatkan dalam sanad yang sahih daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, para sahabat radhiyallahu anhu menulis di awal wasiat mereka. Ini di antara teks awalan penulisan wasiat. Ya, dengan pertama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, iaitu dengan kalimah yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebab itu dalam wasiat kita yang pertama sekali kita tulis Bismillahirrahmanirrahim lah. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu Bismillah. Semua maklum kot, apa-apa perkara kita mula Bismillah. Bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim ini maksud bahasa Melayu dia dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, kalau dalam bahasa yang lain tuan-tuan terjemah sendirilah. Kalau ada tanya ustaz dalam bahasa Inggeris macam mana, terjemah sendirilah. Ya, saya bahasa Inggeris tak apa pandai kalau dalam bahasa Hindustan, ya, dialek Pushtur. Bismillahirrahmanirrahim ini istilahnya surah Allah kianam he jabara meharbani.
Itu dalam bahasa Hindustan. Itu je pun saya tahu tuan-tuan. Sebab ada kawan ajar. Jadi saya kongsi dengan tuan-tuan. Dia ajar dengan saya Bismillah. Lepas tu dia ajar saya mengira 1 sampai 10. Ya, saya pun kira lah. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ingat sampai 5 tuan. 5 tak ingat tuan. Jadi kita ada kawan macam-macam kan. Kita minta lah dia ajar sesuatu kepada kita. Yang senang-senang je lah. Itulah yang saya ingat. Saya pun dah lama tak jumpa dia. Dah belasan tahun. Itu. Dimulakan ayat dalam dokumen ataupun surat wasiat itu dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditulis bahawa ini adalah wasiat si fulan bin si fulan, bahawa dia bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Dia juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Ya, mengucap dengan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini di antara istilah biasalah yang ada dalam surat wasiat. Ya, kita mengaku bahawa Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan dan kita menyeru kepada orang yang membaca wasiat itu mengaku Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan lain yang layak disembah melainkan Allah, dan juga bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Bukan sahaja Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, bahkan dia adalah Rasul dan hamba Allah. Itu kena sebut tu. Kena sebut. Sebab ada pemahaman di dalam agama yang lain, mereka mengaku Nabi itu adalah Rasul, sehingga Nabi itu dipuja menjadi Tuhan. Tak boleh. Ya? Jadi Nabi itu adalah Rasul. Pada masa yang sama, bukan sahaja dia Rasul, tetapi dia adalah hamba Allah yang diutuskan kepada kita. Dan dia juga bersaksi bahawa hari akhirat dan hari pembalasan pasti akan datang dan Allah akan membangkitkan manusia daripada kubur. Dia mewasiatkan ahli keluarganya yang tinggal agar takutkan Allah dan saling memelihara hubungan di antara mereka serta mentaati Allah dan Rasulnya sekira mereka merupakan orang-orang yang beriman. Kalau letak teks ni tuan-tuan dalam surat wasiat. Dalam surat wasiat. Wasiat ni tuan-tuan, bukan saja kita nak berpesan kepada waris kita bahawa harta ini untuk si fulan, harta ini untuk si fulan, harta ini, untuk itu dan sebagainya. Tetapi di awalan surat wasiat itu diceritakan bahawa dia memuji Allah Ta'ala. Bersaksi Allah Ta'ala itu Tuhan. Rasul itu adalah pesuruh Allah. Takutlah kepada Allah Ta'ala dan takutlah kepada hari pembalasan serta hari akhirat. Dan sedarlah bahawa manusia itu akan dibangkitkan daripada kubur. Kan? Dan berpesan juga kepada ahli keluarganya yang masih ada itu agar takutkan Allah. Pelihara hubungan antara satu sama lain. Dan taatlah Allah dengan Rasul sekiranya orang yang mendengar itu masih lagi termasuk di kalangan orang-orang yang beriman. Agak-agak tuan-tuan. Kalau surat wasiat itu bila dibacakan di hadapan waris, waris-waris akan sedar ke tak sedar tuan-tuan? Tak ada jawapan. Kalau dipesanlah ayat macam tu, waris-waris akan sedar tak sedar? Sedar tuan. Nak marah pun tak jadi. Nak melenting pun tak jadi. Nak argue pun tak jadi tuan-tuan. Sebab dah pesan elok dah. Nampak tuan? Sebab itu kalau kita duduk di mana-mana kan ada majlis, bila dipesan pada awalnya begitu, insya-Allah majlis itu akan berjalan dengan baik. Tak payah jauh tuan-tuan, majlis yang jarang-jarang berlaku tapi kebiasaannya kita hadir majlis inilah kalau ada jemputan. Contohnya majlis akad nikah. Akad nikah kan mulakan majlis itu dengan istighfar sama-sama, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Ya, kemudian kita mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian berselawat kepada Nabi. Kan jadi elok majlis tu. Tak boleh duduk balah-balah dan sebagainya. Nampak? Dan begitu juga majlis pembacaan wasiat. Sebab apa? Wasiat ni bila mana dah ditulis, wasiat ni akan disimpan. Ya, akan disimpan. Ya, kalau ikut standardnya yang kita buat laksanakan sekarang ini, wasiat itu akan disimpan oleh pewasiat dan satu lagi disimpan oleh wasi, iaitu pentadbir kepada wasiat tersebut.
Jadi bila mana berlakunya kematian ataupun ketiadaan kepada pewasiat, maka wasiat itu akan dibawa berjumpa dengan waris dan dibacakan di hadapan waris. Supaya waris maklum, oh inilah yang dipesan oleh arwah semasa hayatnya, yang perlu diketahui oleh semua waris. Waris kena tahu, kena sedar tentang wasiat tersebut. Dan kebiasaan wasiat itu dibuat untuk taqarrub ila Allah, iaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya pewasiat ataupun arwah berpesan bahawa sebahagian hartanya untuk diwakafkan, diinfakkan, dimanfaatkan dan sebagainya. Jadi waris dengar. Jadi kalau waris ada sebarang pertanyaan, bolehlah tanya kepada wasi, iaitu orang yang mentadbir wasiat tersebut. Adakah wasiat itu menjejaskan pembahagian pusaka ataupun tidak? Saya dah sebut dalam pertemuan yang lalu, wasiat ini tidak menjejaskan pembahagian harta pusaka. Ya, kerana wasiat itu hanya 1/3. Hanya 1/3. Kalau lebih 1/3 diizinkan oleh waris, bolehlah dilaksanakan. Dan pembahagian harta pusaka juga tidak membatalkan wasiat. Kerana apa? Wasiat dilaksanakan dahulu sebelum pembahagian harta pusaka dikuatkuasakan. Faham tuan-tuan? Cuma dalam pertemuan lalu saya sebut ayat yang lain tuan-tuan. Kali ini saya sebut ayat lain. Kot hari itu dia faham gitu. Kali ini dia faham lagi. Gitulah keadaan tuan. Boleh tuan? Tu. Jadi wasiat tidak membatalkan pembahagian faraid. Pembahagian faraid tidak menafikan wasiat. Dia tak boleh kata, kalau ada wasiat Ustaz, tak payahlah faraid. Kalau ada faraid, nak buat apa wasiat-wasiat ni? Sebab kalau ada orang sebut begitu tuan-tuan, minta dia bertenang. Minta dia bertenang, jangan marah sangat. Sebab kalau marah sangat, takut berdosa tuan-tuan. Sebab apa saya kata gitu? Sebab dia kata kalau dah ada wasiat, buat apa faraid? Faraid itu kan perintah Allah. Kalau dia menafikan perintah Allah, apa hukum tuan-tuan? Kan berdosa. Nampak? Jadi kalau ada orang sebut gitu, buat tenang. Tengok ceritanya macam mana. Cuba tanya dulu. Sebab kita nak elakkan dia daripada berdosa tuan-tuan. Ya? Yang kita marah pula, engkau ni tak takut azab Allah ke? Jangan tuan. Kena tampar orang time tu juga. Ya, orang tengah marah tuan-tuan. Ingat dikira tuan-tuan. Orang kita lah kalau marah tuan-tuan. Bukan tengok ke kanan tuan-tuan. Faham? Orang kita lah. Bawa sabar. Apa sabar-sabar? Bukan kau yang rasa. Nampak? Tak ada. Tak ada. Okey, tuan. Maksudnya diwasiatkan semua hartanya. Wasiat hartanya kepada, contohlah kepada waris-waris. Contohlah, saya bagi contoh paling mudah yang paling biasa, diwasiatkan semua hartanya untuk diagihkan kepada waris-waris secara sama rata. Sebagai contoh. Sama rata. Jadi kalau waris setuju, samalah rata. Tak ada masalah. Kalau waris tak setuju, maka wasiat tadi batal. Diagihkanlah kepada waris-waris mengikut faraid. Sebab itu pembahagian harta pusaka ni tuan-tuan. Ni ringkas yang boleh saya cerita. Ya. Pembahagian harta pusaka ini boleh mengikut faraid. Asal pembahagian harta pusaka ni, maksud saya, asal pembahagian harta pusaka ini adalah mengikut faraid. Setelah mengetahui bahagian faraid masing-masing. Saya ulang balik semula. Setelah mengetahui bahagian faraid masing-masing, maka bolehlah harta pusaka itu jikalau bersetuju nak diagihkan secara sama rata ataupun muafakat. Tak ada masalah. Sama rata je lah. Kalau faraid ni aku dapat lebih, kau dapat kurang. Kalau sama rata, aku yang lebih ni dapat sama banyak dengan kau. Maksudnya dia redha mengurangkan bahagian dia. Yang orang tu pula dia sedar dia dapat lebih, sebenarnya dia dapat sikit.
Redha. Contoh orang jual barang kat kita, kita tahu barang tu RM10, tapi orang tu jual kepada kita RM20. Kita pun bayar. Maksudnya apa? Tuan-tuan? Barang tu RM10, kita tahu barang tu RM10, tapi orang jual kepada kita RM20, kita pun bayar. Maksudnya apa, tuan-tuan? Sedekah. Kan jual beli, sedekah ni tak ada balasan, tuan-tuan. Ya? Wah, tak jadi riba, tuan-tuan. Maksud kalau kita bayar, secara ringkasnya, kita bayar, kita reda lah kita bayar. Tu. Ya. Jadi kalau dia itu ada unsur eksploitasi, penipuan, baru dipanggil sebagai riba. Sebenarnya dalam hukum asalnya, tak ada pun dijelaskan qadar mengaut keuntungan. Tadi pun ada orang tanya saya soalan tu, tengah hari tadi, kebetulan. Ya, ada orang tanya, tak ada pun qadar penetapan keuntungan bagaimana. Tetapi perniagaan tu perlu jelas. Tidak boleh ada unsur penipuan. Contohnya timbangan, sorok barang. Benda ni dah berlaku zaman Nabi dah, tuan. Sorok-sorok barang ni. Sekarang ni pun berlaku lagi. Sebab apa nak memastikan harga barang tu boleh naik. Yang ini kalau ikut pandangan para ulama, perlu pemerintah perlu masuk campur untuk perkara ni, untuk memastikan tidak berlakunya sorok-sorok barang ni. Perlu ada penguatkuasaan lah. Itu satu. Lepas tu tidak ada unsur penipuan. Ya, contoh barang tu urufnya dijual harganya uruf dalam tempat kita, barang tu harga RM10. Memang orang jual RM10 barang tu, tapi kita dapat barang harganya RM10. Bagi contoh, tak ada masalah, jual. Kita dapat barang tu harganya RM10. Tapi memang barang tu jual RM10, jadi kita jual RM10. Tak ada masalah. Tu berapa puluh kali ganda tu. Tak ada masalah. Tapi kalau ada unsur penipuan, iaitu ada unsur satu pihak rugi, satu pihak untung. Yang itu baru dipanggil sebagai riba. Ya, satu. Itu salah satulah. Ataupun adanya urus niaga yang melibatkan barang-barang riba. Di antara barang-barang riba, tuan-tuan, emas, perak, ni riba ni, barang-barang riba ni. Sebab tu barang ni tak boleh dijual sesuka hati, tuan-tuan. Dia ada prasyarat dia. Contoh emas, tuan-tuan, dia jual tu mesti segera jual. Dia jual, dia beli. Tak boleh tertangguh penjualan tu. Ni kalau emas. Contoh kita nak beli emas kilo. Emas tu kena ada. Kita bayar, kita ambil. Tak boleh kita bayar, besok kita dapat. Riba. Itu emas, tuan-tuan. Tapi kalau dah jadi barang kemas, dia tak termasuk hukum tadi. Dia dah masuk perhiasan, tu tak ada masalah. Sebab itu kalau barang kemas, kita boleh beli ansuran. Tapi kalau emas ketul-ketul tu, tak boleh beli ansuran. Tak boleh beli ansuran, tuan-tuan. Kalau ada yang jual beli ansuran tu, riba tu. Tu kena hati-hati. Itu yang dulu ada emas-emas terlingkup ramai tu kan. Dah maklum lama dah. Tapi degil kan. Faham tuan? Itu kalau emas. Sama juga macam duit, tuan-tuan. Kita tukar duit. Kita pergi money changer, tukar duit. Kita minta duit. Contohlah sekian-sekian banyak kan. Kita bayar, dia bagi kita duit. Itu clear. Tapi kalau kita bayar, nanti kejap lagi aku datang ambil lah duit tu. Riba. Dia urus niaga kena langsung. Dia tak boleh tertangguh. Sebab itu, ni mak cakap, ramai orang marah lepas ni. Sebab itu, pelaburan forex haram. Faham? Tak ada forex halal dia. Nak marah-marah tuan. Ni cerita. Ni ada masuk Facebook ke apa? Kulah ni. Ada. Ya udah. Faham tuan? Tak ada halal. Setakat ni tak ada halal lah, tuan. Sebab mata wang. Sebab tu mata wang ni kena hati-hati, tuan-tuan. Ya, pernah ditanya, ada beberapa orang sahabat saya menanya kepada salah seorang penulis kitab ni. Dari 3 orang penulis kitab ni. Yang masih hidup, Al-Fadilatul Syekh Dr. Mustafaddib Al-Bogha. Masih hidup lagi. Dia sahabat saya WhatsApp Syekh. Dalam bahasa Arab lah. WhatsApp. Tanya, adakah duit
termasuk sebagai barang-barang riba. Sebab ke dalam kitab fiqah tak sebut duit tuan-tuan. Dia sebut emas, perak, gandum, bali, apa lagi, kismis, tamar. Tapi duit tak ada. Adakah duit termasuk sebagai barang riba? Syekh menjawab, ya. Walaupun dalam kitab fiqah tak tulis pasal duit. Sebab apa? Sebab Syekh menjawab bahawa ini di antaralah jawapan penulis kitab ni. Sebab kita baca kitab ni kan. Dia kata kenapa duit termasuk sebagai barang riba? Sebab duit kebanyakan mata wang dalam dunia disandarkan dengan harga emas. Sebab tu duit termasuk sebagai barang riba. Sebab itu nak berurus niaga duit ni hati-hati. Sebab harga duit ni kan dia turun naik. Ikut harga emas. Sebab tu kita tukar duit, ada tukar duit, hari ni dapat lebih sikit, besok kurang sikit. Dia gitu. Faham tuan? Kalau saya pernah beli barang di luar negara, saya tanya barang tu berapa? Barang ni sekian-sekian harga bang. Okeylah. Besoklah sebelum saya balik, saya singgah, saya beli. Ingat harga sama. Beli esok, kenapa mahal? Abang tak tengok harga duit hari ni? Dia tengok betul harga duit. Kebetulan harga duit tu naik RM2. Naik RM2 harga barang. Rasa macam menyesal pula tak beli semalam kan. Kita kan kalau kat Malaysia gitulah kan. Tanya harga berapa, itulah. Besok itu juga harganya. Sebab stok yang sedia ada. Bukan stok baru. Kalau stok baru lain harga tuan-tuan. Ni tuan-tuan. Barang-barang riba. Jadi barang-barang riba ni kena urus niaga hati-hati. Kalau macam emas tadi ataupun perak yang telah dibentuk menjadi barang kemas, maka dia dipanggil sebagai perhiasan. Kalau perhiasan, tak ada masalah kita nak beli ansuran. Contoh kita beli dekat isteri kita, apa nama tu? Yang selalu kita belikan kat isteri kita tu apa nama? Necklace. Pak kata orang sini lah. Necklace tu. Kalung. Tu dalam bahasa Inggerisnya kalung lah. Dalam bahasa Melayu necklace. Ya. Jadi kita beli kalung. Kalung tu mahal tuan-tuan. Mahal kalung tu. Jadi kita belilah ansuran. 12 bulan. Sebulan bayar 400 sebagai contoh. 12 bulan darab tuan-tuan. Itulah harganya. Tu kalau jadi barang kemas tak ada masalah. Tapi kalau emas betul, tak kisahlah emas betul tu bentuknya macam butir-butir tu ke, nugget ke, jongkong ke, yang itu tak boleh beli secara ansuran. Tu kena beli langsung. Kalau kita nak beli contoh kan, kita nak beli jongkong emas seberat 0,5 kilo. Tanya kedai tu, ada tak? Ada bang. Kejap lagi saya datang. Datang, ada 1 kilo, berapa harganya, dia kira harga, dia bayar, dia ambil barang, bawa balik. Ada gitu. Lepas tu ada juga perbahasan dalam kitab ini juga, kalau barang itu jauh, contohnya nak dihantar, itu ada waktu penghantaran yang ditetapkan oleh alim ulama tu. Tapi sekarang hantar sekejap je lah. Ada waktu-waktu yang ditetapkan. Sebab dia melibatkan barang riba kan, kena hati-hati dalam berniaga. Jadi kalau barang-barang yang bukan riba, kalau ada unsur-unsur penipuan, maka haramlah hukumnya. Ada unsur-unsur penipuan. Contoh, barang tu begini, tetapi masa kita beli, dapatnya begini, lain dapatnya. Jadi haram. Tak bolehlah perniagaan begitu. Sebab ada penipuan di situ. Ya. Jadi kalau online tu pun ada perbahasan juga. Lepas tu kita kena cari online tu. Kalau dah menipu tu confirm haram lah tuan-tuan. Kita beli kicap, datangnya sos. Kita kata orang tu menipu. Kita tengok balik, kok kita salah klik ke? Salah tekan. Kan dia jual barang tu, kalau online tu kan dia bagi spek barang. Saiznya besar mana. Kan? Kita duk bayang meter, rupanya sentimeter. Kecil lah datangnya tu. Faham? Kita salah baca. Nak cakap macam mana? Sebab tu kena hati-hati dalam membeli barang. Okey. Boleh tuan-tuan? Jauh sampai beli barang kan. Itu beli barang tu kita masuk kuliah akan datang. Okey? Baik. Jadi barang-barang yang kita wasiatkan, contoh macam soalan tadi kan, diwasiatkan kepada semua waris, maka waris semua setuju. Tak apalah, dia sedar kan barang dia dia dapat kurang, sepatutnya dia dapat lebih. Yang patut dapat kurang tapi dapat lebih, yang patut dapat lebih tapi dapat kurang. Reda? Clear? Tak ada masalah. Ataupun nak muafakat. Muafakat ni
Dia ikut perbincangan lah. Muafakat macam mana? Tanah bagi kepada yang lelaki sahaja. Hak rumah bagi yang perempuan sahaja. Itu di antara lah contoh muafakat. Hak duit bagi hak lelaki je. Hak tanah, hak rumah bagi kat perempuan. Begitu contohnya muafakat tu. Dia sedar. Dia sedar begitu. Sebab nak mudah bagilah senang ceritanya. Kan? Mudah bagi. Ataupun ada juga kes yang pernah saya jumpa. Adik-beradik 10 orang. Tanah ada 10 keping. Dia orang muafakat. Tanah hak sini bagi yang ini. Hak situ bagi yang itu. Hak sini bagi yang itu. Tanah tu macam-macam bentuk lah. Ada yang panjang. Ada yang petak. Ada yang lonjong. Ada yang tepi. Ada yang tengah. Ada yang ujung. Kedudukan-kedudukan jenis-jenis tanah tu beza-beza. Ada yang tanah ada kebun. Ada tanah kosong. Ada tanah tu paya je. Ada tanah tu tepi gaung. Jadi dia redha bagi. Ni kau ambil yang sini, kau ambil yang sini, kau ambil yang sini. Itu muafakat lah. Itu muafakat. Tapi kalau tak setuju wasiat sebegitu berdasarkan soalan tadi, maka setiap satu tanah tadi ada semua nama waris. Faham mana? Tadi tanah ada 10. Kalau ikut muafakat, seorang satu lah. Ikutlah kedudukan kat mana-mana pun. Tapi nak jadikan cerita, kalau tak setuju, maka setiap tanah tu ada 10 nama. Tanah ni ada 10 nama, tanah ni ada 10 nama, tanah ni ada 10 nama, tanah ni ada 10 nama. Jadi setiap seorang ada 10 geran lah. Jadi macam adil kan? Betul lah, memang nampak macam adil lah. Tapi esok nak jual menung. Nak jual menung tuan-tuan. Contoh tanah tu nak jual, 10-10 kena setuju nak jual. Kalau tidak, tak terjual. Dia jadi susah kat situ pula. Dia terpulanglah kat mana pun. Sebab dia setuju kat situ kan. Terpulang. Ada yang kadang-kadang kata, tak apalah senang salah satu ni. Saya pun tak nak bahagian saya tu, saya nak jual. Okey, letak satu nama, saya jual. Sebab buyer dia tak nak beli sebahagian-sebahagian. Biasanya nak beli semua. Geran-geran tu dia nak. Dia tak nak masuk nama dia, geran orang lain pegang, tak nak. Biasanya buyer gitulah. Walaupun ada buyer yang nak beli sebahagian. Satu lagi kalau melibatkan tanah pertanian dan tanah reserve Melayu, tak boleh sebahagian-sebahagian tu, syaratnya lagi ketat. Itu pun salah satu sebab lah kenapa tak boleh beli sebahagian. Ni cerita tuan-tuan. Jadi balik kepada soalan tadi, bahawa boleh, tak ada masalah. Memang dah diagih gitu. Sebab ayah tu tahu, kalau anak lelaki dia dapat lebih, anak perempuan dapat sikit. Jadi dia wasiatlah sama rata. Jadi waris-waris ketika dibacakan wasiat tersebut, sedar berkenaan tentang perkara itu, maka berjalanlah wasiat. Dan selesailah pembahagian harta pusaka tersebut melalui kaedah wasiat tadi. Tapi kalau apatah pun tidak bersetuju, maka wasiat tadi akan berjalan mengikut had wasiat dan bakinya itu akan pergi kepada kaedah pembahagian harta pusaka. Jadi kalau setuju dengan wasiat, maka pembahagian harta pusaka itu berjalan mengikut kaedah apa yang diwasiatkan. Sebab apa? Masing-masing redha. Okay, clear kot? Ini di antara perkara yang paling basic yang kadang-kadang masyarakat kita lupa benda ni. Saya tak kata mereka tak tahu tau, tapi mereka lupa. Mereka lupa. Mungkin satu lupa, barangkali satu lagi keliru tuan-tuan. Baru ni saya juga ada orang tanya soalan. Masyarakat kita kadang-kadang keliru berkenaan tentang konsep wasiat Islam dengan wasiat orang bukan Islam. Ni kadang-kadang masyarakat kita keliru. Sebab wasiat Islam, had wasiat tidak lebih 1/3. Kalau lebih 1/3, kena minta izin waris-waris. Satu. Yang kedua, wasiat Islam tidak digalakkan beri kepada waris yang dapat pusaka. Sebab waris dah dapat harta pusaka. Tapi kalau nak beri juga boleh. Sama juga macam tadi, minta izin waris-waris. Itu wasiat Islam. Dia tidak menafikan faraid. Dan sudah pasti tidak menafikan penerima-perima portion mengikut faraid. Dia tak sama dengan wasiat orang bukan Islam. Kalau wasiat orang bukan Islam yang dipanggil sebagai wills, wasiat orang bukan Islam ni, apa je yang ditulis kena buat. Kadang-kadang kita dengar ada orang kata, sebelum mati ni kau tulis je. Tulis je apa kau nak. Apa yang kau pesan, itulah yang akan dibuat.
Kadang-kadang dengar orang cakap macam itu kan. Yang itu maksud wasiat orang bukan Islam. Bukan wasiat Islam. Faham tak? Itu kadang-kadang saya kata, bukan kata orang tu tak tahu tau. Mungkin dia keliru, mungkin dia lupa. Saya tak marah tuan-tuan. Yang biasanya kena marah saya. Saya tak marah orang. Yang biasa kena marah saya. Saya pun tak boleh nak marah dia balik. Sebab barangkali dia tak tahu ke, dia keliru ke, dia lupa. Lepas tu saya cerita elok-elok. Supaya dia faham. Oh macam tu ke Ustaz. Macam ni lah kaedah dia. Baru faham rupanya. Okey, silakan. Mm-mm. Mak tiri dapat bahagian. Okey. Yang saya faham soalan tadi, anak-anak akan dapat bahagian mengikut faraid. Bagaimana pula dengan mak tiri? Mak tiri. Mak tiri ni maksudnya isteri arwah lah. Okey. Baik. Bila sebut isteri, ya, isteri ni salah satu daripada perkahwinan adalah salah satu daripada syarat menerima harta pusaka. Ya. Yang menerima harta pusaka ni selain Islam, yang pertama Islam lah confirm. Selain Islam, yang kedua nasab, iaitu keturunan. Dia mesti keturunan kepada si mati. Maksudnya ada hubungan kekeluargaan dengan si mati. Bila sebut hubungan kekeluargaan, banyak juga pecahannya. Jadi ada orang walaupun dia keluarga tapi dia tak dapat. Walaupun dia keluarga tapi dia tak dapat. Contoh adik-beradik arwah. Adik-beradik arwah tak dapat harta arwah sebab apa? Arwah ada anak lelaki. Bagi contoh, datuk arwah tak dapat harta arwah sebab arwah masih lagi ada ayah. Faham tak? Itu dipanggil dalam bab faraid dipanggil sebagai mahjub. Waris yang menghalang waris lain daripada dapat. Cucu arwah tak dapat harta arwah sebab arwah masih lagi ada anak. Itu contohlah contoh. Itu kalau sebab keturunan. Sebab keturunan. Sebab yang kedua adalah perkahwinan. Berdasarkan soalan tadi. Perkahwinan. Perkahwinan ni confirm dapat harta pusaka tuan-tuan. Walaupun dia baru berkahwin 5 minit. Kahwin 5 minit, lepas tu meninggal. Sebagai contoh lah. Kahwin 5 minit, lepas tu meninggal. Seronok sangat kan kahwin. Tu mula gelak. Lama tak berkahwin kan, tiba-tiba kahwin ni seronok lah, lain macam terujanya. Bila seronok sangat tu, jantung laju bergerak. Bila laju sangat, terberhenti pula jantung tu. Contoh. Contoh. Kan? Berhentilah jantung tu. Bila berhenti tuan, faham je lah. Sebab dalam tubuh badan kita ni, ada satu organ, satu part dalam tubuh kita ni yang takkan rehat bermula daripada kita lahir tu. Dia takkan rehat. Tak ada rehat. Tangan rehat juga. Kan? Yang takkan rehat, jantung. Otak rehat juga. Ya. Walaupun otak tu salah satu di antara perkara yang takkan rehat. Ada sekolah kata tak rehat sebagainya, pakai otak sebagainya. Tapi yang confirm tak rehat, jantung. Kita rehat, jantung bekerja. Kita bekerja, jantung pun bekerja. Tapi kalau kita rehat, jantung pun rehat, terus tuan-tuan. Faham? Dia takkan rehat. Sebab tu kena jaga kesihatan jantung. Di antara cara untuk jaga kesihatan jantung, jangan memarah tuan-tuan. Jangan memarah. Tertenang je. Sebab tu doktor pun minta kita supaya hidup tenang. Kalau kita tu sakit, kalau boleh kita tenang, kita gembira, kita fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Kan sihat jantung kita. Boleh ya? Jangan kita mengamuk, megadah.
Orang marah kita, kita marah orang tu tak marah kita. Tak ada pula orang marah aku, biar aku marah orang. Macam tu kan. Yang itu pun sama juga. Jadi jangan. Tuan-tuan. Baik. Jadi jantung kita. Okey. Balik cerita tadi. Meninggal orang tu. Baru kahwin 5 minit. Meninggal. Jadi isteri tu dapat tak harta arwah? Dapat. Sebab syarat untuk dapat harta arwah selain daripada keturunan ialah perkahwinan yang sah. Okay. Satu tuan-tuan, perkahwinan yang sah. Kadang-kadang orang cerita sampai perkahwinan yang sah tu je. Dia tak cerita lanjut sikit. Jadi saya nak kongsi dengan tuan-tuan, kena lanjutkan sikit. Selain daripada perkahwinan yang sah, perkahwinan itu kekal hingga kematian arwah. Jangan kata perkahwinan sah je. Bila kita sebut perkahwinan yang sah je, ada yang kata, Ustaz, dia ni isteri arwah. Isteri arwah. Isteri arwah. Dia pernah jadi isteri arwah, dia kata. Kalau dia kata pernah jadi isteri arwah, maksudnya arwah dah ceraikan sebelum dia meninggal. Nampak? Itu yang ramai orang anggap bekas isteri pun dapat juga. Tapi nak jadikan cerita, isteri yang dapat ataupun suami yang dapat ialah suami ataupun isteri yang kekal dalam perkahwinan hingga kematian. Faham? Kekal dalam perkahwinan. Tapi kalau diceraikan sebelum dia meninggal dunia, maka ada dua jawapan pula. Nak panjang cerita. Jadi dua jawapan. Kalau diceraikan sebelum mati, dia ada dua jawapan. Satu dapat, satu tak dapat. Tadi kalau kekal, maksudnya tadi dah berkahwin, dan lepas 5 minit meninggal kan, tak ada cerai, tak ada apa, dapatlah isteri tu, dapat bahagian. Tak pun tu kalau suami yang meninggal. Tapi kalau isteri meninggal, suami yang dapat. Sebab apa? Ramai daripada kita duk anggap, kalau suami meninggal, isteri dapat. Sedangkan suami dan isteri saling mewarisi. Suami meninggal, isteri dapat bahagian suami. Lepas tu kalau isteri meninggal, suami dapat bahagian isteri. Faham? Sama juga macam ayah dengan mak. Kita duk bayang ayah mak kita kalau tak ada, kita dapat bahagian. Sedangkan kita lupa kalau kita tak ada, mak ayah kita pun dapat bahagian. Saling mewarisi. Okey? Sama juga macam kes tadi. Okey, jadi kalau dia kekal perkahwinannya sehingga akhir hayat, maka pasangan itu dapat bahagian daripada harta arwah. Dapat bahagian. Tuan. Pergi pula kalau dicerai sebelum meninggal. Dicerai sebelum meninggal ni, kalau tengok cerainya cerai apa tuan-tuan? Ni kena masuk bab munakahat. Cerai dia cerai apa? Kalau cerai bain, tak dapatlah bahagian. Bain ni apa ni? Talak bain ni iaitu talak yang tidak boleh dirujuk. Talak bain pula terbahagi kepada dua. Panjang cerita. Ni dalam bab munakahat. Talak bain kepada dua. Satu talak bain sughra, bain kecil. Satu bain kubra, bain besar. Bain sughra, contohnya khulu' dan fasah. Kalau bain kubra, contohnya talak yang bilangannya 3 ataupun li'an. Itu masuk dalam bain kubra. Apa beza dua ni pula? Dah masuk waktu dah. Masuk waktu kita berhenti azan seketika, kita sambung sikit lagi.
Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Balik cerita tadi. Ya. Dalam bab cerai lah. Cerai ni ada dua. Satu cerai bain, iaitu talak bain yang dipanggil sebagai talak yang tak boleh dirujuk. Yang kedua talak roja'i, talak yang boleh dirujuk. Baik. Talak yang tak boleh rujuk ni terbahagi kepada dua. Satu bain kecil, satu bain besar. Ya, bain kecil ini dia tak boleh rujuk, tapi boleh nikah semula. Contohnya fasah, khuluk. Kan? Fasah khuluk tu tahu tak? Fasah tahulah, khuluk. Khuluk ni tebus talak. Fasah ni dia ada lebih daripada 16 sebab kenapa boleh tuntut fasah. Fasah ni adalah perceraian atas sebab-sebab yang diharuskan oleh syarak dengan kuasa mahkamah. Itu masuk fasah lah. Nantilah kita cerita bab munakahat esok. Ya, habis ni kan. Habis bab harta ni semua, nanti baru kita masuk bab munakahat. Mungkin lebih ramai kat kuliah tu. Dia cerita munakahat kan. Okey, tak. Satu. Dia tak boleh rujuk tapi boleh nikah semula. Tapi kalau talak bain kubra, contohnya li'an ataupun talak yang bilangannya 3. Yang bilangannya 3 itu, ni rujuk tak boleh, nikah semula pun tak boleh. Itu satu. Talak yang kedua dipanggil talak roja'i, talak yang boleh rujuk. Talak yang boleh rujuk ini, dia rujuk dalam tempoh iddah. Okay. Kalau tadi dicerai sebelum dia meninggal, talak bain, selesailah, memang tak dapat lah. Memang tak dapat dia. Sebab tu dia diceraikan sebelum arwah meninggal. Tengok cerainya bila. Itu kena dijelaskan juga tu. Sebab tu bila mana berlaku kematian, ketika bicara pusaka, tak kisahlah di mahkamah syariah ke, biasanya di pejabat pembahagian pusaka ataupun di high court dan sebagainya, dia akan minta pembuktian perkahwinan, iaitu sijil nikah. Lepas tu kalau dah cerai, dia minta tengok sijil cerai. Cerainya apa dan sebagainya. Kena tengoklah perkara tersebut. Dan kemudian, kalau diceraikan dengan talak roja'i, talak yang boleh rujuk, yang ini kebarangkalian isteri itu akan dapat bahagian walaupun diceraikan sebelum dia meninggal dunia. Talak roja'i. Talak roja'i ialah talak yang boleh dirujuk. Rujuk dalam tempoh apa? Tempoh iddah. Tapi kalau untuk kes tadi, iddahnya ada 3 je lah. 3 jenis iddah lah yang perlu kita faham. Tapi iddah ni ada 4 jenis. Iddah yang pertama, iddah masih lagi ada period, iaitu 3 kali suci. Yang kedua, telah putus period ataupun tak pernah datang period, 3 bulan hijrah. Iddah ketiga, iaitu atas sebab mengandung ataupun hamil, iddahnya sebelum dia bersalin ataupun keguguran. Dan iddah keempat, kematian suami lah. Jadi nak jadikan cerita, kalau dia cerai talak roja'i, talak roja'i tadi, talak 1 sebagai contoh, ketika itu isterinya apa? Isterinya itu dah monopos sebagai contoh. Dia dah monopos. Daripada tarikh cerai tu ke tarikh mati tu, masih tak lagi dalam tempoh iddah. Kalau masih tempoh iddah, isteri tu dapat lah. Kalau dah tamat tempoh iddah, tak dapat lah. Itu. Yang ini perlu didetailkan. Kadang-kadang orang tak cerita bab ni, saya kena cerita. Detail perkara tu. Untuk menunjukkan bahawa orang tu layak menjadi waris. Kalau dia tak ada perkara tersebut, tak layak jadi waris. Satu atas sebab keturunan, satu atas sebab perkahwinan. Okey, boleh ya? Jadi balik kepada soalan tadi, tu panjang nak jawab soalan tu, dia kena kena cerita tu dulu. Okey, tuan, balik kepada soalan tadi, maka mak tiri tu dapat bahagian. Tu kalau mak tiri tu seorang, maksudnya isteri arwah yang asal dah tak ada, dah meninggal, ada isteri baru, mak tiri tu dapatlah bahagian dia, iaitu 1/8. Itu kalau seorang lah mak tirinya. Kalau mak tirinya berbilang-bilang, tak nak tanya lah soalan tu. Ramai ustaz mak tiri saya.
Berapa mak tiri kau? 4. Oh, okay. Mak tiri tu 4. Jadi 4-4 tu dapatlah, tengoklah. Dia tu dah diceraikan ke tidak? Semuanya kekal Ustaz. Dia memang isteri arwah ayah. Semua ni keempat-empat isteri arwah ayah sehingga ayah meninggal. Jadi semua mak tiri tu dapat bahagian. Berapa mak tiri dapat? Tadi saya katakan 1/8 kan? Jadi setiap seorang tu 1/8 ke Ustaz? Tak. Salah tu tuan-tuan. Kurang tepat. Isteri akan dapat 1/8. Sebab arwah ada anak. Yang tanya tu anak dia lah tadi kan? Okey, anak dia dengan isteri yang lama. Jadikan cerita, mak tiri akan dapat 1/8. Bukan setiap seorang 1/8, 1/8 bahagi 4 tadi. Oh, sikit lah rupa. Kan? Jadi sebab itu, isteri dibenarkan berdasarkan undang-undang. Dibenarkan untuk menuntut harta sepencarian. Harta sepencarian itu pula, kena faham apa tu harta pencarian. Ui, panjang cerita tuan-tuan malam ni. Tak habis kita ni. Baru serangkap tuan-tuan ni, kita baca balik malam ni. Tu, harta pencarian tu panjang lah ceritanya tuan. Jadi itu nanti akan datang lah saya cerita. Ringkasnya, harta sepencarian itu ialah harta yang wujud dalam tempoh perkahwinan. Faham ya? Harta yang datang ataupun dia wujud dalam tempoh perkahwinan. Bukanlah harta yang memang sedia ada wujud sebelum berkahwin. Faham kot? Contoh, arwah ada beli 10 biji rumah. 9 dia beli sebelum berkahwin. 1 je dia beli dalam tempoh berkahwin. Jadi yang boleh tuntut perceraian hanya sebiji rumah tu aja. 9 tak boleh tuntut. 9 tu masuk sebagai harta pusaka. Walaupun yang 1 tu pun masuk juga pusaka. Tapi untuk 10-10 memang masuk pusaka. Tapi yang boleh tuntut harta perceraian hanya 1 tu aja. Itu contohnya lah. Contoh. Boleh Okay, menjawab soalan tadi. Ada soalan berkait. Tambah sikit lagi. Okey. Dia soalan berkait nama dia. Okey. Tuan. Okey, alhamdulillah. Terima kasih soalan tu. Ya, kalau anak-anak tu setuju tak nak rumah tu, bagilah kat mak ni rumah ni 10 tingkat. Biliknya 40, bagi kat mak lah. Kita orang tak larat nak jaga ni. Mak ni rajin jaga. Memang ada tuan-tuan. Sebesar itu rumahnya. Dah sesat masuk rumah saya. Ya, bagi kat mak. Boleh ke tak boleh? Jawapan pendeknya boleh. Ya, sebab apa boleh? Sebab terpulanglah anak-anak tu nak bagi kat siapa? Nak bagi kat mak ke? Nak diwakafkan ke? Nak bagi kat ustaz kat depan ni ke? Terpulang. Boleh belaka. Dia macam mana jadi boleh tuan-tuan? Kenapa dia jadi boleh? Contoh, ada orang hadiahkan dekat A, sebagai contoh A lah. A. Sebab tak ada nama orang A. Ada orang hadiahkan A duit. Dia hadiah. Dia tak ada sebab apa-apa. Dia kalau ada sebab balasan tu mungkin pertukaran ke, jual beli ke apa dan sebagainya. Ya, kalau atas sebab apa tu kepentingan, mungkin rasuah. Tapi ni hadiah nama dia. Okey, hadiah. Okey. Jadi ada orang bagi dekat A duit 1,000. A dah ada duit, ada orang bagi dia duit. Hadiah duit lah. Mungkin dia tolong orang tu ke apa ke, bagi hadiah. Sebagai tanda penghargaan. Sebab tolong saya, bagi hadiah. Jadi bila bagi hadiah tu, A tak nak hadiah tu. Patutnya dia punya tu. Dia dapat. Dapat. Tapi dia pergi bagi ke orang lain. Boleh tak boleh? Boleh. Dia sama macam kes pusaka tadi. Sepatut dapat kat anak-anak tu. Tapi anak-anak tu tak nak. Bagilah kat mak. Bagilah kat mak. Tak ada masalah. Bolehlah. Kan? Sebab anak-anak sayang kat mak. Yang nakal sikit, mak pun bukan lama mana pun. Katanya. Sekali lama maknya, dia yang padam dulu. Ada juga kes berlaku tuan-tuan. Nakal sikit nanya soalan tu. Kesudahannya dia meninggal dulu. Mak hidup lagi. Jadi bertambah banyaklah harta mak tu. Itu ceritanya. Okey. Jadi jadikan cerita, apa nama ni, boleh buat begitu. Dalam bab faraid, menolak bahagian. Patutnya dia dapat, tapi dia tolak. Dalam bab faraid ada satu tajuk namanya takharruj. Menolak bahagian.
Boleh, tak ada masalah. Sebab itu perkara ni banyak berlaku tuan-tuan ya. Kalau arwah meninggalkan anak perempuan semata-mata. Dia tak ada anak lelaki. Anak perempuan je. Jadi anak perempuan ni kebiasaannya dia akan berkongsi bahagian dengan bapa dan ibu saudaranya. Iaitu adik-beradik kepada arwah. Kebiasaan yang saya jumpa, adik-beradik arwah ni akan tolak bahagian. Bagilah kat anak saudara aku ni. Dia orang pun muda lagi. Harta pun tak banyak mana. Ambil lah pakai. Dia gitu. Ataupun biasanya, contoh. Harta tu dikongsi oleh anak-anak arwah, lelaki dan perempuan. Ya, arwah tak ada isteri ataupun tak ada suami. Mereka berkongsi bahagian arwah ni meninggal dunia, arwah ni berkongsi, harta arwah ni dikongsi oleh anak-anak arwah bersama dengan ibu dan ayah arwah. Kebiasaan yang saya jumpa, ibu dan ayah arwah ni tak nak harta tu, pergi bagi kat cucu. Faham tak? Tu. Itu namanya menolak bahagian. Boleh tuan-tuan. Dia nak tolak kat waris lain ke, nak tolak kat saudara ke, kan? Kalau tak tahu nak tolak kat siapa, tolak kat saya lah, saya ambil je. Mudah-mudahan tuan-tuan. Setakat ni tak pernah dapat lagi lah tuan-tuan. Jadi jadikan cerita tu, gitu keadaannya. Jadi menjawab soalan tadi, boleh. Tak ada masalah nak tolak bahagian. Okay. Boleh? Ada lagi soalan sambungan? Tak ada. Okey, dah habis situ. Bulan depan pula. Okey. Jadi tuan-tuan bolehlah reka soalan, tanya bulan depan. Mudah-mudahan kita boleh kongsikan jawapan. Boleh tuan-tuan ya? Ya, ada lagi soalan sebelum kita tutup malam ni? Tak ada. Okey, kalau tak ada soalan, itulah amalan-amalan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam menulis wasiat. Perkara ini juga dilaksanakan oleh nabi yang terdahulu. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam. Ya, Nabi Yaqub dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga berwasiat kepada keturunan mereka. Di antara wasiat, ya, ayat wasiat Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam kepada keturunannya supaya meminta agar keturunannya itu kekal menyembah Allah dan kekal di dalam agama Islam. Bukan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW je. Kan? Nabi terdahulu pun sebut. Ya. Nabi terdahulu pun sebut wasiat ni supaya minta keturunan mereka tu kekal dalam Islam sehingga meninggal dunia. Kan? Dalilnya kat mana tuan-tuan? Ya. Penjelasannya kat mana? Kita jumpa pertemuan akan datang. Ada Allah Taala sebut dalam Quran tuan-tuan dalilnya. Nampak ya? Allah Taala sebut dalam Quran dalilnya bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub alaihissalam pesan kepada keturunan mereka supaya keturunan mereka kekal kepada ikutan yang satu, iaitu kekal di dalam kekal dalam agama yang sama, iaitu agama Islam sehinggalah akhir hayat. Hinggalah akhir hayat. Dan apa pula pandangan ijma' ulama' berkenaan tentang wasiat? Ada tak sebahagian ulama' mengatakan wasiat ini bukan harus ataupun sunat? Ataupun menafikan dan menidakkan wasiat? Jadi kita tengoklah penjelasan para alim ulama'. Dan barulah kita masuk satu topik yang agak mengejutkan kita. Yang kita duk cerita daripada tadi tu kan, daripada mula-mula kita jumpa, kita digalakkan berwasiat untuk takarrub kepada Allah. Maksudnya kita memberikan harta kita selepas kita mati untuk wakaf, untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya. Tapi tajuk yang selepas ini agak memeranjatkan kita. Kan? Apa tajuk tuan-tuan? Sedekah masih hidup lebih baik daripada sedekah lepas mati. Maksudnya bagi sekarang lebih elok daripada wasiat. Kan jadi macam lain sikit tadi. Duduk cerita pasal wasiat. Tapi kenapa ada tajuk tu? Jadi untuk penjelasan tu, kita jumpa juga pada pertemuan akan datang. Kalau sempatlah pertemuan akan datang tuan, silap bulan tahun depan dah jumpa tu kan. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pertemuan akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kefaqihan dan kemahiran untuk merancang dan mengurus harta kita.
mengikut apa yang Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, dan mudah-mudahan harta yang kita urus ini mendatangkan manfaat dan menjadi bekalan untuk kita hidup sejahtera di alam yang seterusnya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi cukup sekarang itu tuan-tuan. Segala yang baik semua datang daripada Allah Ta'ala. Sebarang ketelanjuran, macam kata terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf banyak. Semuanya atas sebab kekhilafan, kefakiran dan kejalan ilmu yang ada pada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.